mana dah siap dah, dia tak buat terkejut. Sedia pula dengan pakaian lagi, sedia pakaian dia khas, ini untuk sembahyang zuhur, ini untuk sembahyang zuhur. Nampak tak? Siap, pakaian luar, pakaian dalam semua siap. Nampak? Nak menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini artinya orang yang sudah sampai makam takwa. Dah apa dah buat sudahlah, seluar baju ni pun boleh. Ini bukan orang takwa lagi ni. Nampak tak? Yang tu lah pakaian dia masuk bilik ayam, yang tu lah pakaian dia pergi makan di kantin. InsyaAllah kita sambung muka surat 106, yakni pada ceraian B sama tengah lebih kurang. Tapi kita ambil dia punya punca dululah supaya kita dapat memahami urutan sambungan pencerahan tentang kalam hikmah yang ke-20 tadi, insya-Allah. Jadi apabila orang yang berjalan atas sekali itu, saya ambil sikit punca dia. Apabila orang yang berjalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yakni dengan jalan ibadah, dengan zikirullah, bertemu kemuliaan-kemuliaan dalam perjalanannya seperti tersebut di atas, maka tidak sunyi bahawa orang itu pasti melalui salah satu daripada dua jalan. Sekarang ni kita sedang menjalanilah, hadirin hadirat yang mengikuti pengajian kuliah kitab hikam ni, maknanya kita sedang menjalani jalan-jalan kesufian, jalan-jalan kebatinan, ya, ataupun kita menuju satu tarekah yang merujuk kepada kebatinan dan juga kepada ketuhanan. Maka justru itu dalam mana kita menjalankan ibadah, berzikir dan sebagainya, dengan giat kita berzikir, kita menjalankan ibadat-ibadat sunat, melakukan perkara kebajikan yang begitu banyak misalnya, maka kita akan diberikan Allah beberapa ujian. Bukan karamah, ujian ini antaranya kita akan didedahkan kepada pandangan-pandangan yang luar biasa, bertemu dengan perkara-perkara yang agak luar biasa, ya, terjumpa perkara-perkara yang luar biasa, ya. Ini antaranya lah contoh yang sebenar sebut. Antaranya yang paling jelas, orang buat kerja haji lah, ya. Jemaah telah sampai ke Mekah menunaikan ibadat haji. Dalam rangka menunaikan ibadat haji, ketika dia melakukan tawaf, antara contohnya lah ketika dia mengerjakan tawaf tu, dia nampak ada perkara-perkara yang luar biasa. Nampak seumpama ada kelibat warna-warni, cahaya-cahaya, ya, yang berligar di keliling dia ketika dia tawaf tu. Maka ketika itu dia akan terasa sesuatu yang agak aneh dan juga mungkin dia akan ada perasaan ujub dalam diri dia bahawa dia telah sampai ke satu makam. Tawafnya mungkin tawaf yang mabrur, tawaf yang masyhur, ya, tawaf yang makbul. Mungkin tawaf yang makbul, tawaf yang masyhur, tawaf yang makbul, ya. Maka itulah, jadi yang jadi itu maknanya dia bercerita kat saya lah, balik mihabak kat ustaz, apa pandangan ustaz ni? Saya nampak gambar-gambaran dulu tu, kelibat-kelibat luar biasa ni. Dia duk tunggu kot saya kata, hang dah jadi karamah, jadi wali ni. Mungkin dah naik taraf tinggi tu lah. Tawaf kamu maknanya tawaf yang makbul, kamu dah capai makam mabrur. Saya kata itu adalah satu di antara penipuan syaitan. Syaitan nak pelik kita. Sebab itu dalam ilmu tarikah ni, orang yang anut dalam ilmu tarikah ni, dia akan menghadapilah ketika banyak berzikir, tengah duduk zikir-zikir tadi ni, akan nampak bayangan-bayangan yang luar biasa macam karamah, ya. Itu yang dimaksudkan di sinilah. Jadi apabila kita bertemu macam itu, hadirin-hadirat, kita jangan hairan, jangan kita terpengaruh, jangan kita terpesona atau merasakan apa-apa kelebihan diri kita, tidak. Anggaplah itu sebagai satu ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita jangan berhenti.
Jangan berhenti beramal, kita terus menyambung amalan-amalan kita seperti biasa. Giat lagi amalan-amalan kita, ya. Kita anggap itu hanya sebagai satu belitan, satu di antara belitan iblis, ya. Belitan iblis, ya. Maknanya iblis cuba nak menipu kita sehingga kita akan terasa aku dah capai makam ini, sudah memadai, cukup, tak payah lagi nak perpanjang, tak payah lagi nak tambah, tak payah lagi nak sambung, tak payah lagi nak bergiat, berzikir dan berbagai-bagai. Nah, dan ketika itu juga dia akan melihat orang lain. Buat perbandingan, nampak orang lain tak capai lagi makam tu, aku lebih tinggi daripada mereka, nampak tu? Aku lebih tinggi dan lebih dimuliakan Allah daripada orang lain. Ini satu perkara yang sangat-sangat bahaya, ya, yang boleh merosakkan amalan kita kerana ada jalannya sifat ujub dan akan berlarut kepada sifat sombong, takabur. Itu maka kata musannif, apabila orang yang berjalan kepada jalan Allah, jalan-jalan tarekah, jalan ibadah, jalan kesufian, jalan zikir, jalan-jalan kebajikan, maka dia akan bertemu kemuliaan-kemuliaan. Ada dua perkara lah. Yang A kita dah baca lah, ya. B sekarang ni yang kita baca. Ada kalanya ia berjalan dengan ilmunya, yakni ilmu syariat, ma'rifah dan hakikat. Kita ada tiga ilmu, ya. Ilmu syariat iaitu ilmu fiqh dan ilmu-ilmu yang berhubung dengan hukum, hakam, haram, halal, itu kita panggil ilmu syariat, ya. Kedua, ilmu ma'rifah, iaitu berkaitan dengan ilmu tauhid, ya, mengenal Allah, mengenal sifat Allah, ya. Dan ketiga, ilmu hakikat, dia sudah merasai, ya, kemanisan imannya ketika beribadah, merasai kesedapan beribadah, itu sampai kepada hakikat. Di samping akhlak tasawuf sebagai yang telah diamalkan oleh sekalian hamba Allah yang saleh. Akhlak tasawuf ni artinya mengamalkan segala amalan-amalan yang mendekatkan diri kepada Allah. Itu amalan tasawuf, ya. Amalan tasawuf iaitu dengan mendekatkan kepada Allah. Contohnya kita memperbanyakkan baca Al-Quran. Itu kita dapat lihat para ulama, para sahabat-sahabat Nabi ini, ya, di antara amalan mereka yang mereka berikan tumpuan yang lebih banyak iaitu membaca Al-Quran, ya. Sayyidina Osman sebagai contoh, Osman Ibn Affan, sahabat Nabi yang paling sibuk, sebab dia ni satu orang yang melibatkan dalam perniagaan, ya, begitu besar. Dia punya perniagaan yang begitu besar, pengaruh perniagaan yang begitu besar, berurus dengan perdagangan sebagainya. Tapi dia dah boleh khatam Quran, ya. Khatam Quran dalam 2 minggu sekali. 2 minggu sekali khatam Quran, ya. Maknanya sebulan 2 kali khatam Quran. Hebat, ya. Tu lah. Jadi ini antara kelebihan. Dia akan bagi tumpuan, dia akan beri masa kepada Allah untuk urusan-urusan ibadat. Itu di antaranya jalan-jalan akhlak tasawuf, ya. So tanya antaranya lagi akhlak tasawuf ni, kita bangun malam lah. Bangun malam untuk berqiyamul lail, bersembahyang tahajud dan berbagai lagi. Itu sudah menjadi sebagai satu amalan kepada para sufi, ulama-ulama sufi, dan kita sendiri, ya, yang menjalin jalan-jalan itu kena buat begitulah, ya. Antaranya lagi kita berpuasa sunat. Banyak berpuasa sunat, Isnin, Kamis, puasa 3 hari sebulan. Ini masuk dalam amalan-amalan tasawuf ataupun akhlak tasawuf. Antaranya lagi banyak bersedekah, banyak berinfak sabilillah. Ini masuk dalam kumpulan amalan akhlak tasawuf, ya. Itu baru betul, ya. Jadi kalau kita ada amalan-amalan seperti ini, semuanya amalan yang sangat mencabar lah. Amalan-amalan ini sangat mencabar secara lazim. Kalau jiwa yang tidak dikukuhkan dengan ketakwaan dan juga Allah tidak berikan istiqamah kepadanya, maka dia tidak akan mampu melakukan perkara ini. Berat, nak bangun malam itu berat, yang kata malam nak sembahyang subuh pun berat. Dah hadir sembahyang jemaah subuh pun dah berat, macam mana nak bangun malam, ya. Itu di antaranya lagi lah yang kita ambil faham. Maka ilmu dan amalnya itulah yang akan mendorong dia untuk tidak perhatikan segala hambatan dalam perjalanan seperti yang tersebutkan di atas. Ya. Jadi orang-orang yang melakukan amalan-amalan tasawuf, akhlak tasawuf tadi ini, dia tidak akan termakan dengan apa-apa ujian-ujian yang kita sebut tadilah, ya. Kalau datang apa-apa perkara yang agak luar biasa, pemandangan yang luar biasa, pertemuan dengan perkara-perkara yang luar biasa, ya, tidak menjadi heran baginya, kerana dia tahu itu adalah ujian daripada Allah. Kerana
bertemu, berjalan ke jalan menuju Allah ni tidak ada had, tidak ada sepadan, dia tidak ada kesudahan, ya. Itu kita kena faham, hakikatnya satu. Untuk menuju kepada kebesaran Allah, nak capai, ya, keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, nak capai maghfirah, pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala, nak capai rahmat Allah di akhirat, tidak ada kesudahan, tuan-tuan. Tidak ada jalan kesudahan. Jangan salah faham, ya. Yang kita anggap kita dah ada apa-apa itu, kita sudah kuasai ilmu-ilmu yang berkenaan, kita sudah dapat melihat perkara yang luar biasa, keajaiban dalam hidup kita sudah rasa berpuas hati. Tak betul, ya. Kita kena terus beristiqamah. Istiqamah berterusan, iaitu dengan melaksanakan perkara-perkara kebajikan yang kita sebut sebagai akhlak tasawuf tadilah, ya. Terus beristiqamah dengan tahajudnya, terus beristiqamah dengan puasa-puasa sunatnya, terus beristiqamah dengan melawan hawa nafsunya, terus beristiqamah dengan mengurangkan segala yang harus dalam kehidupannya, makannya kurang, tidurnya kurang, ya, mengikut sekadar yang diperlukan sahaja, bukan kurang-kurang. Tak boleh, ya. Dia hanya sekadar untuk memenuhi keperluan kehidupan. Tidak. Kita tidur ni hanya untuk apa? Naumakum subata, supaya kita dapat satu kekuatan. Tidur ni untuk mendapatkan satu kekuatan daripada Allah, ya. Dinilai sebagai satu vitamin maya, ya. Orang tidur ni vitamin maya dia panggil. Dia tak nampak benda tu kita telan minum, ya. Tapi kita dapat satu kekuatan yang luar biasa. Kekuatan ini menjangkau kepada 4 perkara, ya. Orang tidur ni dapat 4 kalau tidur cukup lah, ya. Pertama sekali, dia akan mendapat kerehatan kepada saraf-sarafnya. Kerehatan saraf dan sel-sel itu diberi kesihatan. Sebab itu disebut subata. Wa ja'ala naumakum subata. Quran, kami jadikan tidur kamu itu sebagai satu kerehatan, ya. Kita nak jelas subata ni, kita hanya boleh sebut kerehatan saja dalam bahasa Melayu kita sebut. Tapi sebenarnya dia punya maksud yang begitu luas, ya. Pertama sekali, kerehatan kepada sel-sel kita yang begitu banyak bergerak satu hari non-stop, entah berapa trilion sel kita dalam diri kita tadi ini, dia perlu berehat. Dia tak boleh overcharge, ya. Dia kena sampai had, dia kena berhenti, sebab tu kalau orang kurang tidur cepat, dia punya janggut cepat panjang, misai cepat panjang, kuku cepat tumbuh cepat, ya. Kurang tidur, cuba cek tengok, ya. Dia kurang tidur, kuku cepat panjang, ya. Janggut misai cepat panjang, ya. Rambut cepat panjang, benda-benda yang boleh panjang lah. Apa-apa yang ada dalam bulu dalam badan kita, rambut bulu-bulu ni semua ni, dia akan aktif sebab sel kita tak berhenti, tak berehat. Ini beri mudarat, ya, beri mudarat kepada kita, akan bawa mudarat kepada penyakit, dia akan mula memudang. Jadi yang kedua, tidur kita ini adalah untuk merawat penyakit sakit. Antara penyakit yang paling penting sekali, penyebab yang berkaitan dengan otak, akal kita sendiri. Kedua, kulit. Orang penyakit kulit ni, cuba cek tengok. Antara sebab orang sakit penyakit kulit ni, tuan-tuan, kerana kurang tidur, ya, kurang tidur. Satu lagi, dia boleh menyebabkan jadi mudah untuk kita terdedah kepada kanser. Orang yang kurang tidur ni akan terdedah kepada kanser, ya. Itu paling penting. Nak rawat dia pun kena tidur cukup baru boleh rawat. Sambil kita nak rawat, nak makan ubat untuk mengatasi penyakit kanser ni, kita kena tidur dengan cukup. Nampak tak? Jadi tidur itu penting, ya. Sebab tu Tuhan sebut dalam Quran khas, wa ja'alna naumakum subata, secara nakirah dia bawa, umum, subata, ya. Maknanya memberi erti bahawa dia punya suatu kelebihan yang luar biasa yang diberi oleh Allah kepada manusia. Cukup, ya. Itu dia. Baik. Kemudian yang ketiga, ya. Yang kedua, pertama kesihatan, vitamin kita dapat tadi ini, maknanya kita akan dapat kedua untuk rawatan penyakit. Yang ketiga, untuk mensuburkan kita punya ruh kita akan jadi subur. Itu penting, ya. Kita ada ruh yang paling penting, ruh insani. Bukan roh idhafi pun kita dapat tadilah, yang awalan tadilah, sihat badan kita, dapat berehat otak kita. Roh idhafi akan sihat,
Roh idhafi ni roh hayawani yang kita pakai sekarang lah. Roh ni kalau keluar, orang kapan kita lah. Itu roh idhafi dia panggil ya. Kalau roh tu keluar, kita orang kapan kita lah. Itu artinya mati. Tapi ada satu roh lagi keluar, kita tak mati. Mati pendek aja. Roh insani. Tuan-tuan tidur malam, hadirat, tidur malam, kita lena, kita mati pendek. Ya, bila mati pendek, maknanya roh kita akan keluar. Satu roh akan keluar daripada diri kita. Dia menjelajah, dia pergi cari balik asal dia. Dia akan mencari asalnya daripada mana? Inna wa inna ilaihi. Ilaihi kepada Allah. Tapi oleh kerana dia tidak ada kesempurnaan yang kuat, dia tidak ada satu mana kekuatan yang kuat, maka dia tak mampu. Maka dia akan menerawang pergi cari lain. Itu yang kita jadi menerawang fikiran kita bila kita tidur, kita mimpi macam-macam ya, yang tak munasabah kadang tu ya. Ini maknanya roh insani sudah tidak mampu untuk terus kepada Allah. Dia tak mampu ke arash, itu paling jelaslah. Dia kena pergi ke arash ya, untuk mendapatkan apa-apa maklumat. Sebab Nabi kata, tidak ada wahyi lagi sesudah aku. Aku adalah rasul yang penghabisan, nabi yang penghabisan, tidak ada lagi wahyi sesudah aku. Ya, yang ada cuma ru'yatul khairah. Ru'yatul khairah ini artinya mimpi yang baik. Ini maknanya semua orang dapat. Rasulullah pun bermimpi, kita pun bermimpi, semua orang bermimpi. Mimpi ini untuk kita dapat message daripada arash. Ya, ada message, ada perutusan daripada arash untuk kita. Tapi oleh kerana kita tak dapat, daripada message inilah yang akan melalui, pertama melalui mimpi, kedua melalui ilmu, ketiga hikmah dipanggil, ketiga melalui yang ketiga melalui ilham. Tiga. Nampak ya? Daripada arash tu kita akan dapat tiga. Ya, kalau roh kita sihat, roh insani kita sihat, roh insani kita sihat, ya, yang kita tidur malam dia keluar tu, kita buka mata dia masuk balik cepat dengan pantas ya. Roh ni lah ya, yang dapat mengangkat singgah sana Puteri Balqis ya, daripada Yaman ke Iraq dalam belum gelip mata ya, pantas. Nampak tak? Kita pun, kita buka mata dia masuk balik, kita pejam dia keluar. Nampak tak? Kita lena hilang dia keluar, kita buka mata cup dia masuk dengan cepat. Nampak tak? Itu yang cubuk yang dalam kisah Nabi Sulaiman tu ya, sebelum berkedip mata Tuhan. Nampak ya? Nampak kan dia punya pantas tu, pergerakan roh insani dia panggil ya. Atau roh lagi tinggi, roh sultani, itu lebih tinggi lagi dari roh insani itu, naik kepada roh sultani. Rasulullah sampai makam tu lah, kita tak sampai lagi lah, tapi kita boleh capai kepada makam sultani ini ya. Sebab Tuhan dah sebut dalam Quran kan, ya, maknanya dalam surah Rahman Allah Ta'ala sebut ya, la tanfudhu illa bisultan, kamu tidak akan dapat menembus melainkan dengan sultan. Tuhan sebut dalam Quran, dalam surah Ar-Rahman ya. Berarti bahawa roh itu akan naik bertemu dengan Allah, akan dapat bertemu dengan dengan izin Allah ke arash apabila roh itu sihat. Maka kita kena sihatkan roh itu. Sihat dia dengan amalan, dengan zikrullah ya, dengan baca Quran paling mantap ya, dengan berpuasa, puasa sunat sebagainya. Ini akan menyegarkan kita punya roh, yang kata roh insani atau roh sultani. Dia sampai ke tahap itu. Jadi kita dapat tiga. Apabila dia sampai kepada arash, tuan-tuan hadirin-hadirat, kita dapat tiga. Yang pertama melalui mimpi, ru'yatul khairah. Ada message Tuhan nak bagi kita, dia bagi kita mimpi. Itu ulama-ulama kita banyak perkara yang kita cari tak jumpa dalam hadis. Ada setengah-setengah perkara banyak perkara kita cari tak jumpa dalam hadis, tapi datang daripada ulama sendiri ya, datang daripada ulama sendiri. Contohnya kita lepas makan ikut Imam Ghazali. Itu Imam Ghazali dia tahu rahsia lepas makan ni, ada sebab makanan itu akan memberikan satu kekuatan, boleh menegakkan tulang belakang buat beribadat kepada Allah. Habis kita makan lengkap, siap, sunat kita baca. Cari dah hadis tak jumpa, jadi hadis tak jumpa. Sunat kita baca qul huwallahu
sekali, baca qul huwallah sekali dengan alam tarokai. Liila fi Quraisyin. Baca 2 surah ni. Lepas makan habis makan, sebelum kita nak beredar, nak meninggalkan tempat makan kita baca qul huwallah sekali, liila fi Quraisyin sekali, insya-Allah. Ya, makan tu akan jadi penjana kepada ketakwaan, menjana kepada ibadah, menjana kepada kerajinan untuk beramal. Nampak tu rahsia dia. Ini cari dalam hadis tak jumpa. Tapi Imam Ghazali dia terima melalui ilham para alim ulama dapat ni rahsia ni, ya. Jadi kita tak jumpa dalam hadis, jangan kata benda tu tak ada. Nampak ya? Itu yang kita faham ni. Jadi maknanya para ulama banyak beramal dengan zikir-zikir dan sebagainya. Kadang-kadang ada tambahan ditambah. Oh, kita kata mereka reka, ya. Tak ada dalam hadis. Sebenarnya kita hanya tengok pada satu sudut. Kita salah faham. Ada 3 unsur yang kita boleh dapat daripada langit. Kerana kita ada roh insani. Roh insani itu untuk menerima, ya, 3 perkara. Pertama, mimpi yang baik. Kedua, mendapat ilham. Wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya, sering kita baca ayat tadi ini, ya, di mana surah ini mendedah kepada kita, di mana Allah menjadikan nafsu kita begitu sempurna, di mana dengan nafsu itu Allah ilhamkan kepadanya urusan-urusan yang berkaitan dengan kebajikan, ya, ketakwaan, urusan-urusan boleh mudaratkan, bawa kepada kejatuhan, kelemahan. Itu berarti dengan fujur, kedurjanaan, ya. Roh kita tadi ini diberikan Allah ilham. Yang ketiga, kita mendapat hikmah. Tu'til hikmata man yasha', diberikan Allah hikmah kepada siapa yang dia suka. Wa man yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira, maka barang siapa yang Tuhan berikan kepada dia hikmah, maka dia akan mampu melakukan kebajikan-kebajikan yang banyak. Tak dapat hikmah, tak boleh buat kebajikan. Ataupun kita buat satu urusan tak jadi kebajikan sebab tidak ada hikmah, ya. Nak dapat hikmah tu kena buat 3 perkara lah. Yang Nabi sebut dalam hadis, ada sebut dalam hadis 40 kitab Imam Nawawi, kan, hadis yang ke-29 tak silap saya, kan. Pertama, puasa sunat. Kedua, sembahyang malam. Ketiga, infak sabilillah. Ya, sekarang dihajatkan sangat, dah ada genjatan senjata, dah mula boleh masuk bantuan-bantuan, dah masuklah bantuan untuk membantu, ya, saudara-saudara kita, mangsa-mangsa durjana, ya, mangsa-mangsa kekejaman Israel, ya. Saudara-saudara kita sekarang ini sudah mula mendapat sedikit bantuan, ya, satu kelepasan. Maka kita sumbangkan infak sabilillah sebanyak mungkin, kita sedekah, ya, supaya dia dapat bantuan, dapat makanan, dapat kemudahan, ya, dapat mengatasi kehidupan mereka seperti sedia kala, ya, untuk memulih semula, ya, pembangunan ke tempat-tempat mereka sendirilah. Itu di antara yang kita perlukan sekarang, banyak sedekah. Semuanya itu kita akan dapat lihat. Masuk kubur kita akan jumpa benda tu. Tuan-tuan masuk kubur jumpa apa dulu? Yang tuan-tuan infak sabilillah, ya. Belum jumpa mungkar nangkir, dah nampak dah. Mungkar nangkir belum tanya man rabbuka, kita dah nampak tempat kita begitu biar indah. Turun-turun kubur tu indah. Oh, luar biasa, ya. Apa yang menjadi hasilnya? Kerana infak sabilillah. Kemudian baru datang mungkar nangkir bertanya, baru dedah sembahyang, puasa, zakat apa semua. Nampak, ya? Infak tu nombor 1. Kita akan nampak dalam kubur kita, ya. Sama juga kalau orang yang bakhil, yang tak keluar infak, yang tidak berzakat, dia akan jumpa yang tu dulu, ya. Dia akan jumpa lempengan-lempengan besi yang panas daripada neraka. Nampak? Nak terima tempat tidur dah dalam kubur. Nauzubillah min zalik. Boleh, ya? Itu di antara perkara yang kita kena lebih faham. Jadi makanya 3 perkara rajin kena buat. Buat 3 perkara ni rajin tuan-tuan buat, insya-Allah kita akan dapatlah 3 perkara tadi. Pertama, kita akan dapat mimpi yang baik. Kedua, kita akan sentiasa diberi ilham yang baik. Ketiga, kita akan diberikan hikmah oleh Allah. 3 perkara ini datang daripada tinggi, daripada alam tinggi.
telak di bawah, tak jumpa. Tak jumpa di bumi, tak jumpa. Kita cari di mana pun kita tak jumpa. Maka itu saya dedahkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, itu caranya kita menjalani secara akhlak tasawuf. Kita kena buat macam ni, baru kita akan jumpa. Baik. Kemudian kata musannif lagi, ya. Jadi adalah berjalan ilmu, yakni di mana maka ilmu dan amal itulah yang mendorong dia untuk tidak memperhatikan segala hambatan-hambatan dalam perjalanan seperti yang telah disebutkan tadi. Bahkan hamba Allah yang begini sifatnya tidak akan terpengaruh pula oleh kecantikan-kecantikan yang berserba macam daya tarik alam dunia yang fana ini. Isyarat ini ditunjuki kepada Nabi lah. Pada malam Isra, Rasulullah, kita nampak kan, Rasulullah telah digamit panggil oleh seorang perempuan, satu perempuan tua, satu perempuan cantik, dua perempuan. Satu perempuan tua gamit panggil Nabi, dalam bentuk yang begitu sangat-sangat menyedihkan tua lah. Jibril kita jalan terus, Nabi dan pastilah bukan kata Nabi tak sambut sautan dia. Hanya Nabi tengok, maka Rasulullah dikata Jibril, dunia ini dah tua lah. Dunia ini sudah tua, artinya akan menghadapi kemusnahan kiamat. Maknanya ini bukan tempat singgah kita, bukan tempat matlamat kita, bukan tempat kebahagiaan kita. Kamu kena tinggal, terus jalan. Kemudian jumpa pula perempuan yang cantik jelita dengan perhiasan-perhiasan yang begitu menggairahkan, ya. Jalan juga. Ini adalah perhiasan. Dunia ini hanya perhiasan. Dia hias kepada kamu untuk sementara, kan, ya. Betul tak? Kita tak akan jumpa sesuatu yang kekal. Sebab ada sifat dunia ni dua. Ya, sifat dunia ni dua. Dia tak mari satu. Dia kalau tak senang susah, betul tak? Ya, kalau tak tua, kalau tak muda tua. Kalau tak sihat sakit. Itu Nabi sebut hadis cukup penting tu, ya. Sebut 5, ya, rebut 5 sebelum datang 5. Cukup penting hadis ini, tuan-tuan, ya. Simpanlah dalam jiwa, dalam otak kita, ingatan kita, ya. 5 perkara ni Nabi dah pesan elok lah. Itulah perjuangan kita dalam perjalanan kita menuju kepada Allah, mengharungi dunia kita. Jadi 5 perkara. Bila kita mengharungi gelombang duniawi, kita akan menghadapilah 5 perkara ini. Ya, tak terima salah satu, itu bukan dunia. Kalau tak terima sakit, itu bukan dunia. Tak terima sihat, itu bukan dunia. Ya, tak terima senang, itu bukan dunia. Kita tidak terima susah, itu bukan dunia. Senang, susah, dunia. Jadi kalau orang sebut, saya pun tak tahulah bila nak habis masalah saya ni. Ada orang kedua kita kan, tak tolong, bantu, tolong. Ustaz tolonglah bantu saya, macam mana nak buat ni. Tak habis-habis. Main satu, timbul satu, hilang satu, naik satu. Tak habis-habis. Bila nak habis? Bila makcik mati habis. Itu jawab dia. Nampaklah. Selagi makcik ada di dunia, makcik kena terima dua. Ya, 2 perkara ni makcik kena terima. Dia punya apa tadi ni, pasangan dia kena terima. Kalau makcik tak senang, makcik akan susah. Nampak? Kalau makcik tak tenang, makcik akan gelisah. Ya. Kalau makcik tak jahil, makcik akan cerdik. Atau makcik tidak akan cerdik, makcik tidak cerdik, makcik akan jadi jahil. Itu antara 2. Semua perkara kita kait lagi lah. Bukan 5 perkara itu saja, ya. Lebih daripada itu lagi, kerana sifat dunia adalah berpasang-pasang. Sebab tu kita baik surah ni, ya. Kita baca surah ni, surah An-Naba, ya. An-Naba ni kalau boleh kita hafal, kita baca lah, tuan-tuan, ya. Bawa dalam sembahyang-sembahyang orang perempuan. Mereka banyak sembahyang di rumah, mereka tidak hadir jemaah, bebas boleh baca panjang-panjang. Orang lelaki-lelaki tak boleh. Kita datang ikut imam, ya. Imam dah baca, kita tak baca, ya. Kalau sembahyang siri, ya, Zuhur dengan Asar, lagi kita baca Fatihah saja, tak baca surah, ya. Habis Fatihah kita berhenti. Imam tunggu kata Allah Akbar, kita rukuk. Itu. Ya. Kalau hak malam ni sembahyang dalam sembahyang jahriyah ni, Maghrib, Isya, Subuh, kita dengar ke imam baca, sekurang-kurang kita dapat dengar bacaan. Ya, maka itu wajarnya kita bawa dalam sembahyang malam. Bangun sembahyang malam, bawalah surah-surah ni, ya. Amma yatasaalun. Dia punya punca ayat itulah.
Surah yang pertama dalam juzuk yang ke-30. Hafadlah surah ni. Hafad dan baca. Siapa nampak ingat satu surah ni dan kena hafal elok. Kedua, 3 surah yang akan menjadikan kita ceria. Bangun daripada kubur, orang bangun kubur takut, kita bangun kubur ceria. Nak jumpa Tuhan seronok. Itu dia. Orang bangun kubur takut, orang kafir bangun daripada kubur takut, kita bangun daripada kubur begitu gembira, macam pesta. Pasal nak jumpa Tuhan, nak jumpa Tuhan kita, raja bagi segala raja, nak jumpa dan persada ketuhanan. Tak seronok nak masuk jail dengan nak masuk istana, yang mana seronok? Tidak lah. Nak masuk istana, maka itu digalakkan kita baca 3 surah. Saya sudah sebut kan. Sama juga dalam juz amma juga, juz amma kan. Surah yang pertama surah takwir, kedua infitar, ketiga insyiqaq. Pertama surah takwir, idza syamsu kuwirat, yang kedua surah infitar, idza samaa'un fatarat, ketiga surah insyiqaq, idza samaa'un syaqqat. Dia punya surah kalimah-kalimah dia pun luar biasa, jarang diguna bercakap dalam bahasa Arab. Orang Arab jarang bercakap, jarang guna kalimah-kalimah dia Itu yang kata menunjuk pada di mana kebenaran Rasulullah sebagai Rasul diutus oleh Allah, yang menggairahkan, menghairankan para Arab Quraisy, kufar Quraisy menjadi kagum dan hairan. Kerana kalimah-kalimah ini kami pun tak pernah pakai. Dalam perbualan hari-hari kami orang Arab pun tak bercakap. Tapi macam mana Muhammad yang tak ada guru, yang tak ngaji, yang tak ada madrasah, yang tak masuk sekolah, tiba-tiba boleh melayarkan ayat-ayat ini begitu indah dengan kalam-kalam luar biasanya tadi ini. Masya Allah. Hanya dengan Al-Quran, banyak di antara mereka sudah beriman. Sebab tu kata, "Idza qura'an fastami'u lahu", bila dia baca Quran hendaklah kamu dengar. Fastami'u lahu wa ansit, hendak kamu diam. Wa ansitu la'allakum turhamun, mudah-mudahan kamu diberi rahmat oleh Allah. Rahmat ni lah. Apa rahmatnya? Kita akan dapat hidayah dan kesegaran jiwa. Dengar kalam-kalam Allah yang begitu indah, luar biasa. Itulah antara mukjizat akal yang diberi oleh Allah kepada Nabi kita dan kepada kita, umat Nabi Muhammad SAW. Tuan-tuan 3 surah apa Surah Takwir nombor 1, surah Infitar nombor 1, Takwir TAKWIR, ijabilah Takwir. Kedua Infitar INFITHAR, Infitar. Yang ketiga insyiqaq, INSYIQAQ, insyiqaq. Buka juz amma, hafal, baca dululah, baca, kemudian hafal, bawa dalam sembahyang malam atau sembahyang sunat lah di rumah. Sembahyang sunat di rumah, dalam sembahyang sunat boleh. Apa-apa sembahyang sunat, sembahyang witir, mukaddimah witir boleh bawa, boleh, tak ada masalah. Itu di antaranya kata tadi ini satu kelebihan yang kita dapat, tuan-tuan, dan tuan-tuan amalkan sendirilah Itu di antara yang boleh mengemban kita kepada hikmah dan juga ilham yang baik. Sambung. Misalnya saja dengan berkat ilmu dan amalnya, maka segala sesuatu dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepadanya. Jadi orang ni dia terus dengan berilmu, terus dengan menambah, dia pakai itu Hang datanglah macam mana pun sebut kepada aku, tunjuklah macam mana luar biasa pun, aku tak akan heran. Namanya baik dalam masyarakat, orang memuliakannya, bahkan mungkin pula Allah Ta'ala memberikan kepadanya hal-hal yang luar biasa, tapi jalan di atas air, sembuh segala penyakit dengan usahanya, pergi ke mana-mana tanpa naik kenderaan dan lain sebagainya. Semuanya ini tidak mempengaruhi hatinya. Kita kalau dengar lagu itu hebat boleh jalan atas air luar biasa lah kawan ni lah. David Copperfield berjalan atas air, Niagara Fall Niagara Fall, dia boleh terbang David Copperfield. Betul-betul live, bukan kata filem lah. Dia sendiri tunggu tepi itu, helikopter ikut lah. Dia boleh menyeberang Niagara Falls tu daripada sini lepas ke sana. Nampak tak?
terbang, Masya Allah. Bukan ada alat apa pun, ya. Habis dia wali ke? Oh dia, kita tengah heran jalan hati ayam, Masya Allah. Ada sekarang ni dia orang berjalan hati ayam, ya. Macam silap mata ayat lah, macam David Copperfield juga berjalan hati ayam, ya. Tu hilang dalam sekelip mata, hilang tentu dok ada tamara, ya. Ini betul, ni di sini di Pulau Pinang dia jadi hamba Allah ni, ya. Hamba Allah ni sendiri, saya ingat dah mati kot dia ni kan. Samalah dulu dia hanya sebut sembang dia orang nak jumpa di mana, jumpa di Shah Alam, nanti kita jumpa di Shah Alam, okey. Kawan ni ambil flight, dia tak ambil flight, nampak tak? Kawan ni ambil flight, terbang sampai di sana, duduk ada sana, duduk ada lah, dia duduk ada tunggu di sana. Tu dia, tu. Itu semua ilmu apa dia panggil? Ilmu sihir. Ilmu sihir, siapa yang bawa dia? Yang bawa dia tu siapa? Ini di antara yang kita tadi ni, kita mengambil khidmat makhluk yang lebih rendah daripada kita, jin. Jin ni rendah daripada kita, rendah sangat-sangat, jauh beza dengan kita, ya. Jauh sangat-sangat. Dia punya sifat lain lah, memang dia boleh berubah, dia boleh bergerak apa semua. Tapi itu bukan kelebihan. Itu bukan kelebihan. Itu merupakan satu unsur fitrah yang Tuhan bagi janji kepada mereka. Maka tu kita tak boleh tengok mereka, kalau kita tengok mereka, kita akan jadi marah, kita akan hina mereka, kita akan marah mereka, kita akan kecam mereka, nampak? Maka tu Allah tak bagi kita nampak jin, tak boleh, tu dia. Dan sebut dalam bentuk fizikal mereka sendiri pun kita tak boleh tengok, tak sesuai, ya. Kalau dia pandang dalam kalangan kita dihina mereka, nampak tak? Mungkin kesembahyang jemaah kita tak merapat dengan mereka, jangan dekat-dekat dengan aku, tak elok, tak elok, tak cantik pun, nampak tak? Tu dia. Bukan dia duduk dengar ni, tapi betul ya, itu rupa dia. Makanya Allah, maka tu Tuhan tak bagi kita nampak masa itulah, ya. Kalau cantik tak apa kita nampak, cantik pula kacau pula kita, nampak jadi lain pula dah, ya. Jadi maknanya Allah padamkan. Di akhirat besok kita boleh tengok dia tak nampak kita. Di akhirat besok dia akan jadi elok lah. Di akhirat besok dia ada satu bahagian dia tak campur kita. Jin ni masuk syurga juga, tapi dia punya portion lain, tak sama dengan kita. Dia ada kawasan wilayah dia sendiri, tapi dia sudah jadi cantik dalam masa tu. Kita boleh tengok mereka, nampak tak? Macam kita tengok burung merak lah, macam tu lah. Boleh tak? Tak berikan apa manfaat bagi kita. Tengok burung merak, indra wasih, cantik kan, ya. Tengok cantik, tapi kita tak boleh buat apa. Dia apa-apa tak berikan apa-apa, cuma cantik macam tu je lah kita akan nampak dia, ya. Bayangan tu Tuhan bagi kepada pemandangan kita di dunia ni, seperti kita tengok burung merak. Itu keadaan kita lah, macam itulah mereka, ya. Dan mereka tak nampak kita. Mereka nampak kita, mereka susah hati pula. Mereka dia dapat nikmat lebih ni, manusia punya nikmat yang luar biasa. Pasti apa kami tak dapat? Maka tu Allah tak bagi nampak kita pula. Di akhirat dia orang tak boleh tengok kita, jin tak boleh, kita boleh tengok mereka. Inilah di antara perkara yang kita kena faham sedikit. Bab tu masuk dalam kifayah lah, kita boleh mengaji ilmu tu, ilmu fardu kifayah. Dia bukan fardu ain, ya. Baik, sambung. Jadi maka kata musannif, bahkan mungkin pula Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada hal-hal luar biasa, semuanya ini tidak mempengaruhi hatinya dan amalnya, tetapi ia terus berjalan menuju tujuannya, iaitu ma'rifah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, di mana merupakan laut yang dalam dan luas dan tidak ada habis-habisnya hingga ke akhirat, nampak, ya. Ilmu ma'rifah ni tidak ada had. Ilmu mengenal Tuhan, ya, kepada tahap sampai kepada tahap yang kita tidak dapat jangkau, ya. Itu yang kita pernah sebut dulu, bagaimana pendekatan daripada seorang mutakin. Hamba Allah yang mutakin ni, dia ada tingkatan-tingkatan dia. Mutakin yang pertama umum biasa, dia dapat melaksanakan amal ibadat dengan rajin. Itu mutakin yang pertama. Nak kata kita ni sudah tergolong hamba Allah yang mutakin ni, tuan-tuan. Bila nak buat ibadat ni, kita rasa senang ke tidak? Itu ujian dia.
Masuk waktu kita nak sembahyang, kita rasa senang tak? Kita rasa seronok ke tidak? Dia kena jadi satu entertainment dekat kita. Suatu entertainment, suatu perkara yang kita dapat menikmati dia punya kesedapan dia. Masuk waktu, macam kita nak buka puasa, ada tak rasa entertainment dia? Masuk jam buka puasa, seronok orang main. Tu dengan pandangan makanan-makanan yang menarik, dengan selera yang terbuka, betul tak? Dengan rasa lapar yang begitu menekan Allah. Macam tu dia nak. Jadi kalau kita dapat waktu sembahyang, masuk waktu sembahyang tu, kita dah rasa macam tu, macam nak buka puasa tu. Nampak tu? Itu artinya kita dah capai satu tingkatan takwa mutakin, tingkatan yang paling rendah. Mutakin yang paling rendah tu. Nampak lagi paling rendah saja. Ini masuk Allah masuk dah. Tak ada nak kata apa tu dah. Pembohong, tak ada nak kata apa-apa. Banyak benda yang dia buat lah. Jadi tu kan. Dah tu nak orang lelaki pula nak kena pergi masjid pula. Nampak tak? Satu tekanan. Maka tu datanglah kita nak kena lawan tu. Itu artinya kita belum lagi capai makam mutakin yang sempurna. Belum lagi. Belum. Kita masih dalam berjuang. Kita terpaksa gagah, paksa melawan lagi. Kita masih dalam tahap mujahadah. Masih tahap mujahadah untuk berjuang. Kalau orang yang sampai mutakin ni, ni nak pergi kerja ni, pagi ni aku nak keluar pergi kerja kan. Petang saat ni baru balik rumah. Dia dah hantar dah waktu dah. Zuhur nak sembahyang petang mana. Dah ada dah dalam program dia, nampak dah. Asal aku nak sembahyang petang mana. Dah ada siap dah. Dia tak buat terkejut. Sedia pula dengan pakaian lagi. Sedia pakaian dia. Khas ini untuk sembahyang zuhur. Ini untuk sembahyang zuhur. Nampak tak? Siap. Pakaian luar, pakaian dalam semua siap. Nampak? Nak menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ini artinya orang yang sudah sampai makam takwa. Dah apa dah buat sudahlah, seluar baju ni pun boleh. Ini bukan orang takwa lagi ni. Nampak tak? Yang itulah pakaian dia masuk bilik ayam, yang itulah pakaian dia makan di kantin, itulah pakaian dia buat kerja, itulah juga dia menghadap Allah. Ini lekeh. Ini bukan akhlak tasawuf, tuan-tuan, bukan. Ini bukan akhlak tasawuf. Maknanya orang ini belum capai lagi tingkatan mutakin yang sempurna. Nampak tak? Maka mutakin ni dia sudah siap untuk Allah. Ketika Allah ni untuk Allah, aku nak berada dengan Tuhan, ini pakaian aku, siap. Hari ini kita dah ada banyak kemudahan kan? Kalau tak boleh itu dia. Jadi itu yang kita jadi ini, kita kena faham itu mutakin yang kedua, naik tingkatan yang kedua. Dia panggil muqarrabin. Muqarrabin, golongan yang kedua ni dia mendekati Allah, cari jalan untuk mendekati Allah. Bukan hanya sekadar dia melakukan amalan ataupun laksanakan perintah, menjalankan segala yang disuruh oleh Tuhan, tapi sudah mula mencari-cari jalan apa cara untuk mendekatkan aku dengan Allah. Nampak tak? Jadi akan jadilah semua niat ibadat dia tidak lain melainkan untuk mendekatkan kepada Allah. Datang kuliah subuh pagi ni semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sembahyang berjemaah subuh pagi ni semata-mata mendekatkan diri kepada Allah. Nampak tak? Infak sabilillah, sedekah jariah semata-mata mendekatkan diri kepada Allah. Baca Quran semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hubungi satu rahim semata untuk mendekatkan diri kepada Allah Taala. Lakukan kebajikan untuk masyarakat. Wa tawassaw bil haq. Itu masuk dalam mendekatkan diri kepada Allah. Qurbah, tingkatan itu bagi muqarrabin. Muqarrabin ni orang yang qurbah, mendekatkan diri kepada Allah. Dia tak ada motif lain. Sembahyang sunat duha untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bangun tahajud malam untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini darjat mutakin yang tinggi, kita panggil muqarrabin. Boleh tak? Tak ada. Kemudian menghayati amal ibadat tadi ini dengan begitu gairah, seronok. Kalau nak buat, dia akan lakukan ibadat-ibadat. Yang ketiga, sampai kepada tahap lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maknanya makam yang paling tinggi sekali.
yang paling tinggi. Makam muhibbin, orang yang cinta kepada Allah. Makam ni tuan-tuan, orang yang sampai di sini, dia akan memikirkan, dia akan cari jalan untuk melakukan yang terbaik. Boleh tak? Kalau sembahyangnya, sampai Nabi katakan apa-apa, sembahyang tu sujud bagi lama, rokoknya lama, berdirinya lama. Nampak tak ya? Itu dia. Jadi dia akan usahakan untuk melakukan yang terbaik. Ya, bukan hanya galak melepas batuk di tangga kan. Itu yang saya galakkan tuan-tuan, antaranya hafallah juz amma, juzuk 30 tu kita hafal. Satu juzuk sudahlah, tak mampu 30 juzuk lah. Satu juzuk sudahlah, boleh lah tu. Ya, satu juzuk itulah yang Nabi SAW pertahankan tauhid di Mekah selama 13 tahun. 13 tahun Nabi di Mekah berjuang, berdakwah, menghadapi berbagai ujian dan cabaran dengan satu juzuk tu. Juz Ammah, ya. Semua surah-surah tu menjelaskan tentang ketauhidan, ketuhanan Allah Subhanahu wa taala, tentang keakhiratan. Semua surah-surah kebanyakan dalamnya, ya. Dia ada ma'rifah, dia ada soal yang berkaitan dengan apa-apa ketakwaan, dia ada hubungan dengan ketauhidan dalam juz Ammah. Ya, masuk kubur, sebelum kita masuk kubur, bawalah surah, bawalah juzuk tu bersama kita dada kita masuk kubur. Jangan masuk kubur kosong boleh tak hafal juz Ammah tu, biar kita masuk kubur dengan juz Ammah. Itu paling penting sekali kita nak faham, kerana dalam itulah ada rahsia-rahsia ketuhanan. Jadi orang ni dia akan lakukan yang terbaik kepada Allah. Kalau sembahyang ni, maknanya kata, kalau kita perhati ya, sembahyang kita ambil sembahyang Dhuhr sudahlah. Contoh Dhuhr ni dia ada 4 sebelum, 4 yang fardu maktubah, 4 yang ratibah sesudah. Jadi 12. Kalau kita sembahyang Dhuhr sempurna 12 rakaat dah. 4 sebelum, 4 fardu, 4 ba'diyah. Qabliyah 4, ba'diyah 4. Betul tak? Ya. Jadi dalam soal kalau kita boleh baca kurang-kurangnya 10 surah kita boleh bawa. 12 rakaat tu kita bawa 10 surah. Boleh tak? Tu dia. Itu kita the best tu. Ya. Kita ambil 4 rakaat yang pertama. 4 rakaat yang pertama, qabliyah yang pertama. Mula-mula kita bawa surah apa? Bawa 4 surah, 4 rakaat tu. Satu tahiyat dia. Ya, antara contohnya lah kita boleh buat. Ya. Rakaat pertama untuk qabliyah kita bawa surah apa? Surah Al-Hakumut Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Besar pahala dia. Rakaat kedua Al-Hakumut Takasur. Besar pahala dia. Rakaat ketiga Qul ya. Rakaat keempat Qul Allah. Besar semua tu. Ada 4 surah. Kemudian kita bawa Dhuhr 4 rakaat. Orang lelaki jemaah tak ada masalah, tak payah baca. Tapi orang perempuan dia boleh bawa 2 surah. Surah apa kita bawa? Surah Wadduha, surah Alam Nashrah. Nampak tak? Dah berapa dah? 6. Ya. Saat ni kita bawa lagi 4 ba'diyah. Kita lelaki yang baca sunat ni bawa sunat 4 rakaat, ya. Rakaat pertama kita bawa surah apa? Surah Li'ila fi Quraisyin. Surah yang kedua Inna a'tayna. Surah yang ketiga Qul a'udzu birabbil falaq. Rakaat keempat Qul a'udzu birabbin nas. Itu dia. 10 surah bawa depan Tuhan. Bau betul ni kuliah Allah yang tu lah. Baca segala melepas batuk di tangga, orang patah kata kan, tak betul. Kita baca nak bagi Tuhan, aku mendengarkan balik kalam Allah. Ya Allah, kalam ini aku mendengarkan balik kepadamu. Ya, ini kalammu ya Allah. Baru ada ihsan. Kita menghadap Allah, kita rasa kita sedang menghadap Tuhan. Boleh tak? Ya. Tapi kena hafal surah ni. Kalau tak hafal macam mana kita nak ada modal? Tak cukup modal, tak cukup capital, penjagaan kita tak boleh jalan baik. Betul tak? Ya. Capital kena kuat lah. Itu di antara yang kita nak faham tadi. Itu sebagai contoh saya sebutlah. Saya ni masuk asam pula. Asam ada 8.
4 rakaat sebelum 4 rakaat asar, betul tak? Yang 4 sebelum tadi kita bawa rakaat yang pertama, kita bawa surah apa? Ya. Kita bawa surah yang pertama, kita bawa surah Al-Qari'ah. Rakaat kedua kita bawa surah Inna A'tainah. Rakaat ketiga kita bawa kuliah. Rakaat keempat kita bawa qul Allah. Semua tu besar. Ada masuk fardu, kita bawa yang fardu bulan asar. Asar kita bawa rakaat pertama, kita bawa surah At-Tariq. Idza sama'u tariq wa sama' idza tariq, bawa surah Tariq. Rakaat kedua kita bawa surah Sabbihisma rabbikal a'la. Itu untuk fardu asar. 2 rakaat lagi tak payahlah. Dah kita buat 6 surah itu saja. Tadi Zuhur dah 10, 6 surah, 16 surah. Kalau kita baca Quran tu, baca Quran tu. Kasat baca Quran. Imam Syafi'i sebaik-baik baca Quran adalah dalam sembahyang. Imam Syafi'i kata, sebaik-baik baca Quran baca dalam sembahyang. Itu paling baik. Kalau malam nanti lepas Isya lagi banyak. Isya ni tak ada had, banyak ibadat, ya. Antaranya kita nak tidur, sebelum tidur baca surah yang pertama Alif Lam Mim Tanzil Sajadah. Rakaat kedua Tabarakallazi. Kena kemas betul tidur. Itu dia, masya-Allah. Ini amalan-amalan yang membawa kepada darjat yang tinggi, kita panggil muqarrabin. Boleh orang yang bertakwa sampai muqarrabin, ini adalah makam dia. Laku yang terbaik untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala sampai makam muhibbin, kita lakukan perkara-perkara yang Tuhan suka. Buat apa yang Tuhan suka. Apa yang Tuhan suka? Tuhan suka kepada kita sekali berzikir. Cari zikir-zikir yang Allah suka. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu. Takat tu ya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, buat 100. Rajin tambah 200. Rajin tambah 300. Itu ada hadis. Nabi suruh buat takat tu. Nabi baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu. Yuhyi wa yumit, tak kata, tak masuk. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, kita buat 100 ataupun 200 ataupun 300 buatlah. Cantik tak? Ini antara yang menyebut kepada muhibbin, sebab Tuhan suka. Ada yang Tuhan suka, kita buat. Apa yang Tuhan suka, itu antara zikir Tuhan suka. Lagi subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, ini Tuhan suka. Allah cukup suka zikir ni, ya. Kita buat. Ada lagi yang Tuhan suka, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Itu yang Tuhan suka. Ini kita buat, maka akan jadilah Allah Ta'ala sukakan kita. Itu panggil makam muhibbin. Baru kita akan rasalah, ya, nikmat kasih sayang Allah, dan kita dapat membalasi kasih sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau Allah sudah kasih dengan kita, sudah sayang dengan kita, Tuhan pegang kita langsung 100%, kita di bawah Allah Subhanahu, naungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak ada apa lagi yang boleh kita ini. Baik, sambung sikit lagi kita lihat di sini, ya. Baik. Jadi kata musannif, tetapi yang terus berjalan menuju tujuan yang ini atas sekali, ya, iaitu ma'rifat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, di mana merupakan laut yang dalam dan luas dan tidak ada habis-habisnya hingga ke akhirat yang kekal baqa. Hamba Allah yang begini sudah mengetahui sebelumnya bahawa semuanya itu adalah cubaan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu kita kena fahamlah, ya. Tajuk dunia punya tajuk ni, ya. Kita kata tesis dunia punya tajuk ni adalah ujian tadi. Dunia ni ujian, Nabi pegang satu sebenarnya. Jadi bukan tempat kita dalam seolah-olah kita duduk dalam dewan peperiksaan sekarang. 60 tahun, 70 tahun kita hidup dunia ni seolah-olah kita berada dalam dewan ujian. Ya, duk tunggu boleh lulus ke tidak. Tu jawab pokok dia. Nak lulus ke tidak? Masuk kubur. Datang muka nakir, tes kita. Nampak tak? Man rabbuka. Siapa Tuhan kamu? Baru selesai. Lagi muka nakir tak jumpa, belum selesai lagi. Nampak? Tidak dah. Nah, bangkit di akhirat, baru convocation. Wa
Wa amma man utiya kitabahu bi yamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Barang siapa yang menerima catatan daripada kanannya, tangan kanannya, maka dia akan dihisab dengan hisab yang paling ringan. Apa tadi ini? Maka dia akan dapatlah satu kedudukan yang begitu tinggi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu paling penting kita kena ingat. Convocation di akhirat, pengesahannya dalam kubur. Ta'alakum hujjatakum ha'idakum mas'ulun. Belajar kamu hujah-hujah kamu, kerana kamu akan ditanya, confirm akan ditanya dalam kubur. Ya, jadi kita kena bagi ketumpuan kita penuh kepada Allah, penuh kepada ilmu, dan istiqamah, kekal terus, jangan putus asa. Maka itu kata musannif, hamba Allah begini sudah mengetahui bahawa semuanya dua cubaan daripada Allah, kerana itu mereka tidak mau berhenti di tengah jalan kerana tergoda oleh cubaan tersebut. Mereka tidak mau menjadi budak bagi semuanya itu, kerana boleh menghijab mereka atau mendinding mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Peganglah dunia ni, dia sebagai, dia lima ya. Pertama, dia hanya perhiasan. Kedua, dia hanya sebagai main-mainan. Ya. Ketiga, dia hanya untuk mencari kemegahan. Yang keempat, dia hanya menunjukkan kita kepada jalan sementara. Dan yang kelima, akhir sekali, dia tidak menjamin kita kepada kebahagiaan. Itu kita kena faham dunia. Itu hakikat dia. Kalau kita boleh begitu tuan-tuan, kita akan dapatlah kebahagiaan. Baru kita akan ada hala tuju yang betul. Wawasan kita adalah 3. Yang pertama, mendapat pengampunan daripada Allah. Kedua, mendapat keridhaan daripada Allah. Yang ketiga, mendapat rahmat Allah. Habis 3. Pertama, pengampunan daripada Allah, nak dapat tu dulu. Kedua, mendapat keridhaan Allah. Redha kita, habis. Masuklah kamu pada pintu syurga mana yang kamu kendaki, Allah redha lah tu. Ya. Dan ketiga, rahmat Allah. Moga kita akan bertemu. Wujuhu yawma idzin nadhira ila rabbiha nadhira. Wajah-wajah pada hari itu akan ceria yang amat gemilang kepada wajah Tuhan mereka. Mereka melihat, Masya Allah. Itulah satu nikmat yang habis besar. Ya, di dunia kita duk sebut dia, duk sebut nama saja, duk tengok wajah saja. Wajah apa ni? Alam langit bumi ni wajah Allah lah. Gambaran memberi erti bahawa ada pencipta. Ini langit bumi ni wajah. Sebab itu kita sebut dalam kita wajah tu wajahiyah. Wajah tu wajahiyah. Wajah aku kepada wajah Allah. Nak lihat kepada wajah. Kita bukan tengok zat Allah, tengok wajah Allah. Apa wajah Allah? Alam langit bumi ni wajah Allah lah. Ya. Maknanya datang daripada sifat kudrat dan iradat Allah, ilmu dan hayat Allah Subhanahu Wa Taala sebagai dalil. Jadi kita begitulah, insya-Allah kita akan tangguh, kita bawa kepada sifat nombor 3. Sebelum tu ada sedikit pengumuman, saya buat kursus haji pagi ni di Masjid Sungai Tiram. Sambung balik buat Masjid Tiram lah. Kalau siapa nak turut kursus haji hari ni, mulalah Masjid Sungai Tiram 9.30. 9.30 kita buat kursus haji hari ini di Masjid Sungai Tiram. Dan siapa yang berhajat, yang akan bercadang nak pergi Mekah, ya, ataupun yang nak pergi Mekah dah, bolehlah ikut sama sebagai refresh balik kita punya ilmu, insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana zidna 'ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Walhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.